Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah dengan NIM 2041050201004 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, di mana kami sebagai mahasiswa diwajibkan untuk memberikan video tanggapan mengenai materi yang beliau share yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran ialah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi pengangguran itu orang yang ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan namun masih belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Satu ialah pengangguran terbuka. Artinya secara nyata ia tidak punya pekerjaan, tidak berpenghasilan padahal ia sudah masuk dalam angkatan kerja. Yang kedua ialah pengangguran tersembunyi, merupakan tenaga kerja tetapi tidak dalam waktu yang standar. Biasanya 8 jam namun hanya bekerja 5 jam, 3 jamnya nganggur. Biasanya terjadi akibat perusahaan yang merekrut terlalu banyak tenaga kerja. Yang ketiga ialah pengangguran musiman. Ialah pekerja yang hanya bekerja pada bulan-bulan tertentu, contohnya seperti pekerja sektor pertanian. Pengangguran musiman ini hanya aktif pada saat panen saja. Yang keempat ialah setengah menganggur. Pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, hampir sama dengan pengangguran tersembunyi namun sedikit lebih parah. Biasanya mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau 1 jam hingga 4 jam sehari. Jenis pengangguran. Satu ialah pengangguran friksional. Seorang pekerja yang berhenti dari pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Di saat mencari pekerjaan ini kan sementara menjadi penganggur. Mereka inilah termasuk pengangguran friksional. Yang kedua ialah pengangguran siklikal. Ialah pengangguran yang terjadi karena siklus ekonomi. Biasanya di PHK karena adanya perubahan kegiatan perekonomian suatu perusahaan. Yang ketiga ialah pengangguran struktural, disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Yang keempat ialah pengangguran teknologi, disebabkan oleh adanya alih teknologi, perubahan tenaga kerja manusia menjadi mesin. Yang dampak pengangguran. Satu ialah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ialah meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga ialah menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat ialah menurunkan penerimaan negara. Yang kelima ialah menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam ialah kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan ialah kurang gizi. Yang kesembilan ialah tindak kriminal meningkat. Yang ke-10 produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11 ialah upah yang rendah. Penyebab pengangguran: tidak sebanding antara penawaran dan permintaan pekerja. Lebih banyak permintaan pekerja daripada penawaran. Turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga ialah perubahan teknologi. Yang keempat ialah waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran: satu ialah menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua ialah informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja. Dan yang keempat ialah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima ialah meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam ialah meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh ialah transmigrasi. Terus pengangguran dalam ekonomi Islam terbagi menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah dan pengangguran kibariyah. Pengangguran jabariyah artinya orang itu tidak bekerja, sudah masuk angkatan kerja, sudah mencari pekerjaan namun masih tidak mendapatkannya. Pengangguran jabariyah itu karena terpaksa.
Pengangguran kibariyah artinya pilihan, pengangguran pilihan. Orang itu tidak mau bekerja padahal mampu untuk bekerja, mempunyai keterampilan, namun orang ini hanya malas bekerja. Terus solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Satu ialah mekanisme individu, yang kedua ialah mekanisme sosial ekonomi. Mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.